Eh, eh, buka YouTube. Buka YouTube dalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Semoga anda semua sihat walafiat. Saya tak nampak pula ni mana dia punya komen-komen saudara. Tolong saya minta admin. Saudara, saya hari ini minta maaf lah. Ni minta tak apalah, 4 kamera pun masuklah. Siapa yang boleh masuk tu tolong saya ni. Tak selesai ni. Saya hari ini maklum sajalah, ini YouTuber Marhain. Hari ini saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya, saudara Datuk Rafiq Awang Kecil, tapi saya panggil dia Eman JR, saudara. Gitulah keadaannya, saudara. Kita dalam keadaan hari ini menumpang-menumpang lah, maklum sajalah. Dalam keadaan sekarang, saudara, kita apa khabar anda semua? Saudara Puan Noriah Asyad, saudara Zamari LC, Kak Mina, apa khabar Kak Mina? Saudara Syahril. Saya minta maaf lah sebab terlewat sikit hari ni. Maklum sajalah, tadi saya pergi ke Babat, jadi nak lari balik ke rumah pun tak sempat, saudara. Jadi nasib baiklah saya ada studio sahabat saya, itu NR Channel. Satu studio yang saya yakin satu ketika nanti akan menjadi macam CNN, mudah-mudahan. Saudara, sebab keadaan yang saya lihat, saudara, untuk saat ini NR Channel sudah pun mengembangkan sayapnya menjadi sebuah channel yang diminati ramai. Saudara Syahril, ni kawan-kawan, jangan lupa saudara like and share dan subscribe. Apa khabar Puan Salamah Yusof, Syahrani Salma. Saya minta maaf lah pada anda-anda semua kerana ada kelewatan. Baik saudara, seperti biasa, selain dapat ucapkan terima kasih kepada tuan punya NR Channel yang memberi keizinan kepada saya menggunakan studionya. Jadi hari ini live saya ni agak berbeza lah sedikit daripada biasa. Selalunya di rumah saya, di belakang NH ada Asia saja. Hari ini hanya dengan kesetujuan teman saya memberi kesempatan untuk saya menggunakan studionya. Saya tutang budi lah. Itulah saudara, dalam hidup kita ni yang penting kita berkawan, saudara. Bila kita ada ramai kawan, bila kita ada kesukaran, dia bagi kesempatan. Cuma waktunya lah. Sebab sebentar tadi NR Channel mengadakan satu wawancara eksklusif dengan anak Datuk Seri Najib, iaitu saudara Datuk Nazifuddin, yang menawarkan diri untuk bertanding jawatan sebagai Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan mencapai matlamat, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, hari ini hari Isnin, tanggal 27 Februari, hari yang ke-1076. Artinya, saudara, sudah 1076 hari negara kita ini dicengah oleh virus corona. Dan saya mengucapkan tahniah kepada Dr. Zaliha Mustafa yang sejak beliau mengemudi di Kementerian Kesihatan, penurunannya agak ketara. Walau bagaimanapun, semalam ada kenaikan sedikit. Laporan daripada saudara Jamil Idris dan saudara Rio dari Institut Melaya kepada saya pagi tadi, jangkitan semalam ada sedikit meningkat daripada 173 kepada 207 jangkitan. Ini menjadikan angka kumulatif iaitu 5,042,395. Saudara, yang sembuh 4,996,232. Alhamdulillah, semalam tiada kematian, saudara. Dan dari segi apa yang saya lihat, terdapat peningkatan di 7 buah negeri. Susut di 5 buah negeri. Sementara Sarawak kekal 5 jangkitan dan Perlis 1 jangkitan. Dan Alhamdulillah, Kelantan, saudara, tiba-tiba saja kita melihat Kelantan sifar jangkitan, begitu juga di Labuan. Mudah-mudahan kita segeralah memutuskan jaringan COVID-19. Saudara, kerana kita dah pinjam studio orang ni, tak bolehlah saya seperti biasa buat e-commerce, naluri dan sebagainya. Tapi hari ini saya perlu mengingatkan juga, saudara, supaya pimpinan negara janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang dan khawatir kalau negara berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh jadi muflis. Itu yang menjadi kebimbangan saya, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-82, saudara. Artinya sudah 82 hari terbentuknya kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang matlamatnya adalah untuk menangani derita rakyat. Saudara, mudah-mudahan mencapai matlamat. Dan juga tidak lupa saya mengingatkan anda, kita tinggal lagi 25 hari
untuk menanti kehadiran lembayan Ramadan untuk berpuasa. Tinggal 25 hari je lagi saudara. Jadi saya harap kita dapatlah berdoa kepada Allah SWT agar kita sampai ke tarikh yang penuh bahagia itu. Baik saudara, sebelum itu saya kena memberi peringatan juga kepada saudara bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel. Perlu saya ingatkan bahawa anda harus bertanggungjawab kerana saya tak bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun tulisan-tulisan yang anda hantar kepada saya. Tapi hari ini saya tak dapat baca nampaknya saudara. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Itu yang paling penting saudara. Dan saya ingin mengingatkan juga anda, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree bila saya memberi pencerahan dan sebagainya saudara. Ingat saudara, ini adalah sekadar untuk medan informasi terhadap apa yang berlaku pada negara kita. Dan kalau saudara ada suntingan atau saudara nak komen, saya tak dapat baca lah saudara, saya minta maaf. Hari ini ada gangguan teknikal sikit. Maklum sajalah menumpang studio orang saudara. Bersama-sama dengan saya saudara adalah saya tak dapat baca. Tengok. Tolonglah siapa yang boleh admin. Tak apa, masuk studio, masuk dalam tak apa. Tak mengapa. Cuma badan besar nak macam mana. Bersama-sama dengan saya saudara, kita dah pinjam orang punya studio ni, Tuan Studio, pemilik NR Channel. Itu sahabat saya, Dato' Rafi Awang Kecil, ataupun saya panggil dia Eman. Selalunya saya dengan dia abang adik lah. Apa khabar saudara Eman JR, sahabat saya? Alhamdulillah sihat, cuma penat. Abang dengar saya baru habis 1 jam dengan Datuk Nazim. Abang suruh saya duduk kat sini. Kan, sebab abang dah sebut kita dah macam abang adik. Ya. Yeah. Jadi saya sebenarnya sebelum nak panjang ni, kalau nak cerita perjalanan saya, hubungan saya, kenalan saya dengan Datuk Seri Kamal Amir ni bukan satu hubungan yang pendek. Yeah. Kalau saya nak rantaikan, mungkin daripada Perlis sampai ke Sabah. Dan dia adalah antara, yang saya harus akui, antara orang yang membawa saya ke dunia penyiaran, dunia media. Terima kasih bang. Hasil daripada apa yang dibuat dulu walaupun penuh dengan maki hamun. Kan? Tapi alhamdulillah saya akhirnya boleh berada begini dengan sokongan terutamanya daripada abang sendiri. Yang menerima segala tunjuk ajar selama ini, dan akhirnya saya berjaya mengaplikasikan satu studio maya yang begini. Tidak secanggih mana kena dibandingkan dengan yang lain-lain. Tapi insyaAllah saya akan cuba upgrade daripada masa ke semasa. Tapi nampak guys, studionya begitu hebat saudara. Saya rasa bangga saudara. Selalu saya katakan saudara, guru dia kekal sebagai guru, anak muridnya, pelajarnya jadi engineer, jadi insinyur dan sebagainya. Ya, saudara Eman ni dulu saya melihat bakatnya begitu besar dalam dunia kewartawanan. Dan alhamdulillah hari ini sebab media hari ini adalah media sosial saudara, tidak ada media printing media. Saudara dan saudara, hari ini Man, kita nak bercakap sikit opening ni. Kawan-kawan nanti ada seban teman kita, dia sekarang ni kena masuk game 4, game 5 terus. Ini nak masuk game 4, game 5 lah. Bicara santai. Ini bicara santai. Sebab hari ni saya dapat tapi gear kena jaga tu. Sebab saya lihat hari ni laporan agak kurang menyenangkan saya apabila bernama melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia mendedahkan bahawa di negeri Selangor merupakan kumpulan tertinggi yang ditahan kaki tangan kerajaan yang terlibat dalam rasuah. Kerana menurut pengarah Datuk Alia Salim, dia kata rekod seramai 170 penjual awam telah ditahan, diikuti dengan 84 tangkapan. Artinya saya Man, banyak sangat ni kaki tangan kerajaan yang terlibat dalam rasuah. Apa pandangan you? Dia, kalau kita nak cerita bab rasuah ni bang, dan memang betul lah SPRM Selangor membuat tangkapan sebelum tangkapan pada penjawat awam. Sebelum ini pun isu rasuah ini yang jadi mangsanya orang politik. Kan, yang jadi mangsa orang politik bila sebut rasuah orang politik, Tapi hakikatnya kita tidak kata semua. Hakikatnya yang menjalankan gerakan rasuah ini adalah kalangan penjawat awam. Kan, di situlah akan berlakunya ketirisan,
di situlah akan berlaku penyelewengan, penyalahgunaan kuasa. Katalah menteri minit sekian-sekian disalahgunakan minit menteri. Ya, dan saya tidak terkejut. Pada saya itu jumlahnya sedikit. Ya. Sepatutnya pada saya lebih besar lagi. Ya. Dan kita tahu punca rasuah ni kebanyakannya adalah di PBT kalau negeri-negeri ni. Dia majlis-majlis ataupun dewan-dewan bandaran ini sebenarnya tempat berlakunya sedekah. Saya gunakan istilah sedekah. Serakah. Tak, sedekah yang serakah. Oh, sedekah yang dia lebih serakah. bijak daripada saya sekarang. Saya. Ya kan? Itu mukadimahnya. Ya. Saya tak terkejut. Sikit sangat tu. Ataupun tangkapan tu juga daripada SPRM ni janganlah terpilih. Janganlah buat seperti pendakwaan terpilih, pendakwaan yang direka, yang dirancang. Ya. Kan, kalau tangkap pun jangan tangkap bilis, tangkap jerunya sekali. Kan, kata contoh dalam kes Jana Wibawa. Kan takkanlah nak tangkap orang politik saja, mesti ada pegawai kerajaan yang bersekongkol. Tangkap tu sekali alang-alang. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kata nak nak membenteras rasuah. Ya. Nak membenteras, nak menjadikan negara kita ni bebas daripada rasuah. Ya. Rasuah ini dia bermula daripada zaman Nabi lagi sehingga sekarang ini. Ya. Kan? Rasuah ni pada saya macam industri pelacuran. Dia tidak boleh nak dihapuskan. Ya. Sukar untuk dihapuskan, tapi boleh dibendung. Boleh. Dikekang gerakan tu. Ya, saya bila saudara Eman sebut tentang Jana Wibawa tu, saya tak boleh sebut sebab 2-3 malam saya bercakap juga. Saya rasa terkesanlah sebab Jana Wibawa ini diasaskan, diwujudkan matlamatnya untuk menjaga warga Bumiputera kita yang kesan daripada PKP, tapi akhirnya dikhianati. Saya bila sebut soal Jana Wibawa ni, tak tahulah, jiwa saya terasa amat sedih lah. Bagaimana wujudnya warga bangsa kita yang diletakkan sebagai pemimpin, akhirnya mereka mengkhianati. Tak sepatutnya berlaku. Soal kau nak kebah duit, kebahlah yang lain. Tapi janganlah periuk nasi orang Melayu ini kamu berserah kat orang lain, buatkan rakyat terkulat-kulat, terkial-kial. Ini yang keadaannya. Saya bila Man bagi tahu tentang Jana Wibawa ni, pedih rasa jantung ni. Ya Man? Ya, sebut Jana Wibawa kata nak bantu syarikat Bumiputera yang tertangkap di Muar, cakap Cina. Itulah cerita dia. Bukan kita dengki Cina. Kita bukan resis Man. Kita bukan resis. Tetapi saya merasakan dalam keadaan begini, tak sepatutnya benda itu berlaku. Tak seharusnya. Macam orang kata, macam tak sepatutnya lah orang Islam itu tengok ada daging khinzir pun boleh makan. Begitulah bagi saya. Saya cukup tak boleh lah bila sebut Jana Wibawa. Jadi bila saya, sebenarnya kita banyak cerita lain nak bercakap, tapi bila Man bercakap tentang apa ini, bila Datuk Eman bercakap tentang Jana Wibawa ni, pedih rasanya. Tapi tak apalah, kita teruslah juga kita dengan cerita-cerita yang soal politik. Sebab ini pencerahan politik. Sebab Jana Wibawa ni, saya haraplah sehari ini dah 82 hari dah kerajaan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Ini core bagi saya. Soal Jana Wibawa tu yang telah berlalu, biarlah pihak berkuasa mengambil tindakan. Tetapi bagi saya, kita sudah masuk 82 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang mau menangani derita rakyat. Bermaknanya tinggal lagi 12 hari. Tinggal 12 hari lagi untuk sampai 100 hari. Ya. Kita ada countdown kita. Dan tadi juga saya dengar dekat parlimen. Jadi saya dengar ketua pembangkang tak banyak mana pun. Kita mengharapkan kalau sebagai ketua pembangkang, dia akan mencernakan lagi, menceriakan lagi. Kejap. Ya. Bila bijaknya ketua pembangkang ni? Kita kenal dia bukan hari ni. Adik saya ni, kalau dia bercakap tu kadang-kadang culipan-culipan tertentu begitu membuatkan saya tak kering gusi. Kita kenal dia siapa kan bijaknya. Sejak bila bercakap soal ekonomi ini nak membedah ucapan belanjawan. Kita kenal dia zaman dia jadi Fekra lagi. Itu pun saya tak nak sentuh lagi. Biarlah pihak berwajib lah. Baik, selain daripada itu, kita tengok dekat parlimen tadi, apa pandangan you tentang ni ahli-ahli parlimen? Memanglah ada kalangan ahli-ahli parlimen yang muda-muda, yang tak ada pengalaman lagi, mereka berhujah. Tetapi saya melihat yang lama-lama tu, dan mereka nak tunjuk mereka lah juara, seolah-olah mereka... Siapa ni? Saya dah kasih.
Ya, itu keadaannya lah saya lihat. Jadi parlimen dia sepatutnya hari ini saya juga kecewa. Kita nak mendengar perjuangan rakyat. Apa yang dibentangkan sepatut satu persatu. Mereka tak faham sebenarnya kadang-kadang bahawa ini penting ni perbincangan sepanjang sebulan ini, perbahasan belanjawan ini seharusnya didetailkan satu persatu. Betul. Bukan kementerian itu, kementerian ini. Tapi dia tengok dari apa ini ketua bangkang dia kata bawa bedalan. Bajet ini seperti kain yang tak cukup. Tutup muka nampak kaki, tutup kaki nampak muka. Ini bukan masanya saya kata. Jadi sejauh mana kita boleh meletakkan harapan pada bajet begini kalau mempunyai ahli parlimen yang sebegitu? Man, pandang Ayu. Saya sebenarnya saya kena mengakulah saya bukan pakar ekonomi. Kan. Tapi yang penting sekarang ini hasil daripada bajet ini rakyat mahu hidup. Itu paling penting. Itu paling penting. Rakyat nak makan. Cukup makan. Harga barang turun. Pelaksanaan di peringkat di peringkat pegawai. Kan. Sebab itu saya kata tadi, bila pelaksanaan tidak berlaku, terjadilah seperti yang disebut awal tadi di Selangor itu. Tangkapan rasuah, kan. Curi, subsidi dan segala-galanya. Dan pada saya, cabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan bajet ini adalah bagaimana untuk meredakan tekanan ataupun cost of living. Kalau saya boleh bercakap dalam bahasa orang kampung saya, cost of living yang sedang rakyat hadapi ketika ini. Kalau masing-masing hanya sekadar nak tunjuk pandai berhujah dalam parlimen, sedangkan hakikatnya rakyat masih menguap di luar, rakyat masih berkeroncong perut di luar. Kan? Pembangkang juga harus memikirkan, bukan memberi tekanan seperti sebut tadi, tutup kepala nampak kaki. Mencari kesalahan ini cukup mudah. Kan? Kenapa wujudnya kerajaan perpaduan? Kerana nak jaga kestabilan politik sekaligus memacu ekonomi, tentunya ekonomi rakyat. Menangani derita rakyat. Menangani derita rakyat. Macam disebut tadi ahli parlimen baru. Kita terima. Kita terima mereka dalam proses belajar bagaimana untuk nak menguasai sesuatu isu di parlimen supaya rakyat melihat rakyat tidak salah memilih mereka sebagai pemimpin di kawasan masing-masing. Yang cuba nak tunjuk pandai. Benda ini bukan lagi rahsia umum. Kita tengok macam mana Syahidan Kasim. Saya pun terkejut. Syahidan Kasim sejak masuk PAS ni, orang masuk PAS jadi macam tu semua. Kan? Bila menang dengan sedekah ni, bala Allah Ta'ala ni antara kita nampak dengan tak nampak je. Kan? 74 kursi tiba-tiba boleh jadi macam orang nakal lah. Saya ada tengok. Dan aksi daripada pihak RU15 ini kita kena tengok bagaimana seperti Raya kembali menjadi baik, jinak. Akhirnya UMNO saya lihat Iman bahawa dalam parlimen kali ini saya ucapkan tahniah kepada Satu Zaid Hamidi. Beliau mampu menjinakkan Jelutong kali ini. Saya tengok. Saya tengok daripada contohnya daripada pemimpin PAS. Kita tidak sangka seperti ahli parlimen Pendang. Kan? Kita kenal semua ni, kawan-kawan kita. Syahidan Kasim saya sebut tadi. Kan? Saya tidak tahu apa yang sebenarnya mereka cuba tunjukkan kepada rakyat. Mereka tunjukkan mereka nak membela rakyat. Sehingga mereka dilihat menjadi ahli politik yang MP yang tidak bertamadun. MP yang tidak menjaga adab susila orang Melayu. Kan? Seolah-olah dia nak mengambil alih apa peranan yang dimainkan oleh Jelutong sebelum ini. Nampak gaya begitulah. Dan kalau kita melihat contoh ahli parlimen Hulu Langat, itu sifat dia daripada luar sampai ke dalam. Masa dalam undang negeri Selangor pun begitu itulah juga. Dia. Dia tak ada beza kan. Sani ni dia boleh jadi penyanyi. Dia boleh jadi pelakon kan. Saya dengar dia nyanyi sedap tuan suka Sani ni. Dia bawa lagu Teratai tu. Oi, lagu Teratai terpecah ovary tu. Kalah dengan Ali Sarip tu. Jadi Man, saya sebenarnya hari ini ialah kebetulan saya pergi pejabat UMNO, saya tengok bangunan UMNO itu tinggi. Ada sayu lah sebab melihat bahawa adanya peranan-peranan wakil rakyat yang saya rasa mereka mengecewakan warga. Warga menghantar mereka ke parlimen untuk membincangkan untung nasib mereka. Macam Datuk bagi tahu tadi bahawa kita yang paling penting bangun pagi ada makanan atas meja. Kan?
Anak-anak muda nakkan pekerjaan. Betul. Sekolah-sekolah anak-anak macam mana. Setuju. Jadi sepatutnya wakil-wakil rakyat ni mengutarakan persoalan begitu bila mereka berada di parlimen. Tapi ini tidak berlaku. Ya, cerita yang bukan-bukan yang saya dengar. Saya minta maaf lah, kali ini saya rasa agak kecewa lah saya. Tapi bagaimanapun kita mengharapkanlah, sebab ini mudah-mudahan UMNO mampu, sebab sekarang ni UMNO sudah bermula masuk dalam musim pemilihan. Okey. Kabarnya saudara masuk juga bertanding katanya. Nak tanya juga. Sebab saya tengok saudara sekarang ni ramai kalangan YouTuber pun masuk. Saudara Zamir Ibrahim bertanding ketua bahagian. Saudara Zamir Ismi Rakyat bertanding naib ketua bahagian. Saudara dan tiba-tiba saya tengok terjelma nama Rafi orang kecil bertanding sebagai ahli majlis kerja tertinggi. Wow, ini bagi saya satu peningkatan. Apa menyebabkan you bertanding? Adakah kita tak percaya dengan pemimpinan yang ada atau macam mana? Tadi sebutkan rakan-rakan media bertanding tu. Sebenarnya tak salah lah saya menawarkan diri. Tak salah. Tak salah. Saya sebenarnya mudah. Saya menawarkan diri ni sebenarnya saya pun tak tahu bagaimana ilham itu timbul sebenarnya. Untuk saya nak menawarkan diri. Untuk nak mencelah masuk dalam pertandingan. Cuma pada saya, bila saya ngisi borang, menghantar borang, tak ada siapa-siapa tahu. Kawan-kawan pun tak tahu. Saya tak tahu. Dan saya tak ada post pun dekat Facebook saya ataupun media sosial saya lain. Saya bila wujudnya pemilihan MKT ni, saya terasa saya ingin mencuba nasib. Saya tahu bukan benda mudah. Ini bukan soal cuba nasib. You kena ingat ini soalnya your contribution. Sebab UMNO dalam keadaan yang kecelaruan bila kita kalah dalam pilihan raya, bukan sekali kalah pilihan raya, 2 kali. Daripada 79 kursi Parlimen Barisan Nasional merudum sampai 30 dan you nak masuk dalam gelanggang. Apakah you ada idea-idea baru untuk memulihkannya? Ini persoalan yang saya tanya. Hari ni saya minta maaf saudara. Hari ni saya pula jadi moderator. Datang rumah orang jadi moderator. Nak buat macam mana? Saya sebenarnya melihat. Bukan tidak ada sebelum ni. Saya melihat media, terutamanya media baru ni, memainkan peranan cukup penting dalam menentukan jatuh bangun sesebuah pertubuhan ataupun gerakan siasat. Kan? Bila kita tengok bagaimana parti sebelum ni, Perikatan Nasional, menguasai media sosial termasuklah TikTok dengan belanja ratusan juta. Kan? Dan saya melihat maknanya gerakan massa ini penting. Jadi kalau ditanya saya apa sebab saya menawarkan diri, saya terfikir dengan sedikit pengalaman yang saya ada, abang pun pernah membentuk, mendidik dan meletakkan saya seperti ini sekarang ini. Saya rasa saya ada sumbangan. Tentunya sumbangan saya ini adalah berkaitan dengan gerakan media, gerakan massa. Kan? Untuk membantu parti kalau diizinkan, diberikan tempat, saya berdoa dapat. Dan juga nak memberitahu adakah selama ini apa yang saya perjuangkan, saya tidak pernah lari daripada parti. Sejak parti menang, parti kalah, menjadi separuh kerajaan, jadi pembangkang, saya tidak pernah lari, tidak pernah lompat parti. Kan, setelah membuktikan kesetiaan saya, tak perlu diragui. Dan bila saya memilih untuk mengisi borang, mendaftar, saya sekadar ingin menduga apakah benar saya diberi ada yang menyokong gerakan yang saya buat selama ini, baik di media online, Anak Channel TV, di Facebook, berdepan dengan cabaran, berdepan dengan maki hamun, masuk lock up, keluar lock up. Kan? Dan saya tujuan saya cuma tu, saya ingin menjadikan menyumbang perlunya media ini dilihat sebagai satu senjata, instrumen, alat yang penting untuk memperkasakan parti. Saya nak ambil contoh apa yang berlaku kepada Presiden. Presiden sendiri. Kan? Tak apa, orang kata saya ni orang yang menyokong institusi. Kan? Apabila tidak ada media-media yang
mempertahankan beliau, memperbetulkan persepsi kepada beliau. Sehingga akhirnya satu ketika dahulu beliau dilihat bersendirian. Ya. Sebab tidak ada yang gerakan yang boleh dibuat. Sebab tu dalam bab ini, saya bangga dengan pasukan media yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Bagaimana mereka, walaupun dia menggunakan khidmat konsultan, bagaimana mereka upgradekan Datuk Seri Anwar Ibrahim di media. Berdekat dengan rakyat, dekat dengan program-program melibatkan rakyat. Dan saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat tempat di hati rakyat dengan gerakan yang dibuat oleh pasukan media. Ini yang kita tidak ada di dalam UMNO. Jadi maksudnya UMNO tak ada gerakan yang sebegitu ya. Tak ada. Kita masih selesa. Kan masih lagi berasa dalam kerajaan, sindrom denial. Saya masih menggunakan perkataan GSPS. Gerak sikit, PT selalu. Tak ada duit, dia orang tak buat. Sedangkan pasukan ni saya selalu sebut, 3M ini cukup penting untuk kita memperkasakan apa saja gerakan. Pertama, M yang saya sebut adalah media. Yang kedua, missionary. Yang ketiga, money. Ini yang perlu dibuat. Dengan kita ni tidak semua, saya tidak nafikan tidak semua. Dengan kita ni kita tukar 3M. M juga. Yang pertama, money. Uang dulu. Tak ada duit, tak ada missionary. Tak ada media. Kita kena tukar perspektif ini. Sebab dunia setiap hari berubah. Aplikasi media sosial ni setiap hari ada pembaharuan. Jadi kalau kita di peringkat ahli UMNO, pemimpin UMNO baik di peringkat tertinggi ataupun di peringkat bawah, gagal nak menguasai ini, percayalah, UMNO akan tinggal terus jumut. UMNO akan seperti kuih baulu, pusing-pusing begitu je, dan akhirnya UMNO hanya akan tinggal dalam sejarah sebagai sebuah parti yang hanya dikenang sebagai yang memperjuangkan kemerdekaan, yang memperjuangkan agama bangsa dan negara. Ya kan? Man, kita ni warga jurnalis, kita warga media. Kita bermain dengan berita, kita bermain dengan pelbagai persepsi yang orang lontarkan, dan kita boleh membaca. Setiap kali bila orang melontarkan satu dua perkataan, kita dapat tahu apa yang akan urutan kemudiannya. Dan sekarang ni bila saudara masuk tanding sebagai majlis tinggi, saya doakan menang. Dan apakah you yakin bahawa you akan disenangi? Sebab kita ni tidak pernah gentar untuk menyatakan sesuatu yang benar. Jadi saudara, sebab kadang-kadang mereka yang berada di anjung kuasa pun selalunya ada sikap kepura-puraan. Kita bukan orang yang pura-pura. Kita akan menyatakan kalau A tu A lah. Hidup kita cuma satu je, hitam dan putih kehidupan. Kita tidak ada samar-samar. Kita tidak mengamalkan kemunafikan dalam membicarakan sesuatu perkara. Jadi apakah you rasa sesuai berada dalam dengan di kalangan orang politik yang sebegitu nanti? Secara peribadi kalau bertanya saya begitu, saya tahu saya tidak sesuai. Saya berterus terang, saya tidak sesuai. Sebab ini gelanggang politik ni, sejuk sangatlah you punya studio ni. Hebatlah. Studio mahal. Studio mahal. Oh, studio mahal. Baguslah studio ni. Sejuk dah sekarang. Betul kan tu kan? Ya. Kan? Saya tahu saya tidak boleh berada di dalam keadaan begitu sebab saya bukan yes man. Yes. Saya agak mengajar saya celupa ni abang juga. Kan? Sebab saya tanya sebab apa? Saya mendidik you menjadi seorang warga yang bercakap yang benar. Jadi kalau itu ukuran dia untuk nak memilih, saya bersedia untuk menerima apa sahaja keputusan. Tetapi konsisten saya kepada parti tidak pernah lari. Konsisten saya kepada keyakinan, kepercayaan, penghormatan kepada Presiden tidak pernah terhakis. Tapi dalam keadaan hari ini, sayangkan parti kita harus berani berterus terang. Bantu Presiden, jangan jadi yes man. Tapi bukan memperlekehkan Presiden. Itu tak betul lah. Itu institusi. Sebagai orang parti, sebab saya tengok senarai yang bertanding pun 177 ramai. Kan? 177 yang akan bertanding kan? Saya difahamkan, tapi mungkin dan di peringkat bahagian sampai 11,000 bertanding ni. Ramai ni. Kan? Saya tidak ada masalah sangat kalau itu keputusan yang dibuat oleh perwakilan nanti menolak kerana tak suka dengan cara vokal saya, tak suka dengan cara tulisan saya, tak suka dengan cara online saya. Contohnya saya buat di NR Channel TV. Saya tidak panggil saya panggil kedua-dua belah pihak. Contohnya malam tadi saya panggil Nazifuddin, calon ketua pergerakan pemuda UMNO, dan saya bangga dengan idea budak ini.
sikap berterus terangnya. Inilah Najib zaman muda. Ya, ya. Kan? Dan dia pun tak bertanding kat apa-apa, dia macam naib macam bapak dia juga lah dulu. Ya. Dia bertanding Naib dan di Langkawi. Kan? Jadi bila saya tengok perkara-perkara begini, saya tidak ada masalah sangat kalau tapi saya nak sebut tadi, saya tertinggal saya nak sebut tadi, parti untuk tidak kekal jumud harus ada yang berani berterus terang. Ya. Kan? Tapi dalam apa ni orang kata, kalau perlu jangan kita bawa sampai keluar. Parti ni lemah kerana kita yang melemahkan parti itu. Kita yang menghina institusi itu sedangkan kita orang parti. Ya, ya, ya. Kita kena ada disiplin. Macam saya sebut tadi, macam saya dekat NR, saya bawa. Dan saya dah dapat confirmation daripada calon ketua wanita, kan, daripada Tan Sri Sarizat. Dan saya juga cuba mendapatkan Nuraini. Ya. Tapi saya tidak diberikan ruang. Saya juga dah confirm dengan saudara Iqmal, saudara apa ni? Akmal, Dr. yang Iqmal, akan bertanding, Dr. Akmal, Dr. ya. Akmal. Oh, bertanding ya. pada 1 hari bulan. Dan saya sudah dihubungi oleh beberapa orang. Kalau boleh saya nak panggil ketiga-tiga ketua pemuda itu untuk nak berada. Supaya jelas kita memberitahu kepada orang muda di luar sana. Pendokong UMNO, penyokong UMNO, penyokong Barisan Nasional akan tentang parti kita. Perubahan perlu dibuat. Yang mana perlu kita dedahkan, mana perlu kita rasa kekal menjadi rahsia ataupun strategi, kita kekalkan sebagai satu rahsia strategi. Dan soal kalau disebut tentang peluang untuk saya berada dalam 25, saya tahu bukan benda yang mudah. Bukan mudah. Saya tahu berdepan dengan nama-nama besar, hebat-hebat. Kan? Saya bersedia. Saya yakin saudara Eman ataupun Datuk Rafi Awang Kecil dia masuk bukan mau mewakili gerombolan wolot. Sebab wolot ini dia mesti banyak wang. Kita ni warga jurnalis mana ada wang sangat. Macam saya ni pun tumpang studio. Saya dalam keadaan yang kita merahin. Lain macam ayat tu. Kita merahin, kita memperjuangkan tentang kehidupan rakyat. Kita mahu lihat rakyat bahagia dan sebagainya. Dan saudara Rak dia tentulah melihat bahawa ada beberapa pembetulan yang perlu dilakukan agar ni parti UMNO, rumah UMNO ni diperbetulkan. Saya dah bercakap ni bertahun dah. Rumah UMNO ni perlu ayat sedap bang. Rumah UMNO ya. Ya, rumah UMNO ni perlu dibersihkan segala parasit-parasit, anai-anai. Inilah yang merosakkan, inilah yang merobekkan tiang seri UMNO. Tapi alhamdulillah saya nampak ada beberapa mereka yang telah pun, ya, saya tak kata nak meraihkan atau merayakan bila mereka disingkirkan, tapi sewajarnya mereka tak perlu berada lagi di rumah UMNO. Cuma saya nak tanya pada Man, pandangan you, sebab saya juga terkejut tiba-tiba hari ini mantan Perdana Menteri mantan Perdana Menteri ambil keputusan tak bertanding naik Presiden, dan waktu yang sama juga untuk melepaskan jawatan sebagai Ketua UMNO bahagian Bera. Apa you dari segi pandangan you, berbicara teman-teman, bagaimana kata orang Bera? Ya, jangan lupa, saudara latar belakang saudara adalah warga jurnalis. Kita orang media, tentulah kita lebih mengetahui orang lain sebab warga pun nak tahu betul ke tak betul, kenapa jadi begitu. 5W kena ada. What, when, why, apa yang saya didik dulu tu. Ini kena saya nak tanya dapatan you tentang apabila keputusan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri tidak akan mempertahankan jawatannya sebagai Ketua UMNO bahagian Bera. Dalam waktu yang sama tidak akan meneruskan jawatannya sebagai Naib Presiden UMNO. Dan dia tak pertahankan ke ketua dia tak pertahankan ketua bahagian pun. Boleh. Saya nampaknya saya masih mendahului saudara Eman. ada benda-benda tak? Sebab saya tahu dia tidak mempertahankan naib presiden. Ya. Tapi kekal sebagai ketua bahagian. Itu mungkin saya silap informasi ini. Tapi pada saya dia buat satu tindakan yang tepat. Ya. Pada saya dia buat tindakan yang tepat, tidak mempertahankan naib presiden. Sebab dalam parti dia sudah pun, ataupun dalam kerajaan dia sudah memperolehi tempat tertinggi. Dia mencapai sesuatu dalam hidup dia sebagai Perdana Menteri. Dan di hidup dia selepas jadi Perdana Menteri, tak jadi Perdana Menteri, dia pun sudah ada berbagai-bagai keistimewaan disediakan oleh kerajaan. Ada rider, ada pegawai, boleh buka pejabat. Dan pada saya, biarlah dia menikmati sisa-sisa ataupun menikmati nikmat yang dia perolehi selama menjadi Perdana Menteri. Dan kita doakan
dia panjang umur dan hidup aman damai dengan keluarga. Dan kalau dia juga tidak mempertahankan jawatan Ketua Bahagian Bera, pada saya, kalau itu keputusannya, dia juga telah membuat keputusan yang bijak dengan memberi ruang kepada orang muda ataupun sesiapa yang berada di situ. Ya. Jadi kalau dia nak lagi jawatan itu, sedangkan dia telah pun berada di puncak, kita bimbang penghormatan rakyat diberikan kepada dia akan jadi kendur kan. Saya kenal Datuk Seri Ismail Sabri ini bukan baru. Saya kenal Datuk Seri Ismail Sabri ini daripada dia jadi ketua Pemuda Temeloh, saya jadi syiksur politik almarhum Datuk Seri Tan Sri Sabridin. Saya kenal. Dan pada saya dia seorang kawan yang baik. Dan saya menghargai apa yang dia buat pada saya. Tapi kalau itulah pilihan yang dia buat untuk nak berundur, kita kena hormati. Dan cuma kita berharap berundur, duduk dengan tenang, layan cucu, anak-anak. Biarlah parti ini diuruskan oleh yang masih berjuang, maksudnya yang masih memegang jawatan dalam parti. Tak perlulah kita nak komplain, singgul menyinggul, tak perlu. Dan saya percaya selama ini pun ada penasihat-penasihat yang salah memberikan nasihat kepada dia, kan, sehingga dia tiba-tiba dilihat menjauhkan diri daripada parti. Maksud saya menjauhkan diri daripada parti ini bercerita tentang apa yang berlaku sebelum PRU15 membuka Pandora Box. Membuka tu apa semua. Kita bimbang. Kan saya sendiri pun kadang-kadang selalu mengingatkan diri saya, kita ni manusia, tidak maksum. Kan, jangan buka aib, bimbang terbuka aib, kan. Kita tutup aib, Allah Taala tutup aib orang. Tapi kalau dalam parti, kalau aib itu boleh menjahanamkan parti, nak menyelamatkan parti, kita perlu dedahkan. Kan. Dan macam-macam saya dengar, saya nak sebagai seorang yang pernah mengenali dia, dan mengenali bukan pernah dan mengenali dia, saya yakin Datuk Seri Ismail kan akan memilih jalan keluar yang tenang dan damai untuk dia dikenang sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-9. Ramai sangat ni Perdana Menteri satu masa sampai lupa. Kan, biar dia kekal begitu. Dan saya melihat juga bahawa keputusan yang dia buat begitu, kita mendoakan dia, macam kata Man tadi, Datuk Eman, dia should enjoy the life dengan keluarga. Mungkin masa yang panjang dia ambil sepanjang perjuangannya dalam politik, meninggalkan keluarga. Maklum sajalah sebagai orang politik ni, waktu itu terlalu terbatas untuk menyantuni keluarga. Cuma paling tidak sepatutnya apa yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri ini dicontohi oleh Dr. Mahathir. Jadi dah dalam keadaan begini pun masih lagi nak masuk parti itu, parti ini dan sebagainya. Berbeza sikit. Sila ni. Dia masuk Putra. Dia masuk parti Putra pula dah. Elok tu. Elok. Anak Putra. Bukan berkumpul segala yang kenciman ni, jantung apa semua kat situ. Elok sangat. Kita sebenarnya kita patut dah berhenti bercakap tentang Mahathir ni. Tapi itu saya kata tadi, sepatutnya dia dah macam Datuk Ismail Sabri, dia ambil keputusan mengundur diri dengan baik. Orang pun masih orang akan mengenang perkara-perkara yang baik. Tapi kalau masih lagi berada dalam senario politik ini, dan kadang-kadang keputusan yang dibuat itu menyakiti hati warga, sebab dia bekas mantan Presiden UMNO. Lepas itu jadi tak ketahuan hala. Jadi saya rasa ini tak tahulah Man kata fikir macam mana, Man. Kita ni sebenarnya bang, kalau kita ni dipanjangkan umur, berdoalah supaya kita tidak jadi seperti Dr. Mahathir yang meletakkan dunia sebagai sebagai keutamaan, lupa tentang akhirat, kan. Janganlah kalau kita berdoa supaya kita tidak diberikan sikap perwatakan personality seperti dia. Dengan dalam keadaan usia, kadang-kadang bila dia menyanggah, menyinggung kita nak menjawab dengan bahasa seperti dia, sebab kita tahu yang menulis pun bukan dia. Kan, kita takut kita dilihat kurang ajar, kurang sopan, tidak menghormati orang tua. Kan. Tapi bila dia buat keputusan, sebenarnya saya pun tak tahu apa yang dia cari dalam hidup dia.
Segala dah rasa dia dah Ya. dan daripada menteri 2 kali je pada menteri dah. Dan dia kena akui kalau usaha dia nak menobatkan anak dia Mukhris. Sebenarnya Mukhris telah gagal. Ya. Sebagai menteri mengikut besar 2 sebagai kali. menteri besar, sebagai Timbalan timbalan menteri. Ya. dan bertanding naik presiden. Dia kena akui. Sebab kadang-kadang dalam hidup ni dia pun pernah cakap, yang menang tak dapat semua, yang Ya. kalah tak hilang semua. Betul. Jadi dia sepatutnya dia berfikir yang baik-baiklah untuk hidup supaya tidak menjadi cercaan. Saya Ya. selalu sebut jangan sampai ada orang marah bila dia mati, orang pergi kencing atas kubur dia. Ya. Kan? Nauzubillah, kita tak nak. Kita yang sudah tu sudahlah. Cukup Okay, Man, kita beralih daripada cerita. Saya pun jarang lah saya nak menuturkan perkataan-perkataan yang kurang sopan. Dan live saya selalunya, saya minta teman-teman, pelayar-pelayar, gunalah bahasa yang baik. Bahasa saya okey tak? Bahasa okey, Alhamdulillah. Jaga juga sebab bini studio sana. Dan juga saudara, kita beralih lagi. Ini musim pemilihan. Saya nampak gayanya macam di Selangor ni, khusus di Selangor dalam musim pemilihan ni, nampak gayanya warga UMNO Selangor sudah pun ada yang sedar diri. Apabila mereka tidak mahu adakan perpelahan macam bahagian di Gombak. Datuk Megat Zulkarnain menang tanpa bertanding. Begitu juga Datuk Wira Johan Aziz menang tanpa bertanding. Yang agak memeranjatkan saya, cubaan kali pertama di bahagian Datuk Mat Sabu punya bahagian Kota Raja, tiba-tiba Tengku Zafrul menang tanpa bertanding. You boleh komen sedikit tak? Yang marah. Tak apa? Tak marah. Jual Kursi ketua bahagian. Jual kursi ketua bahagian. Cakap macam tu je. Kita jangan menuduh lah gitu. Tapi nampak gaya akhirnya menimbulkan persepsi. Dan bagaimana pandangan Man pula tiba-tiba di Sungai Besar, Datuk Seri Kotoyo nak masuk balik nak bertanding. Apa pandangan ni pula ni? Satu hal lagi ni. Yang baik saudara ada juga, tapi nampak kecelaruan tu masih ada berlaku lagi di Selangor. Sepatutnya 3 orang dah menang tanpa bertanding tu okey lah, tu yang bertanding biasalah, tapi tiba-tiba tengok Datuk Seri Kotoyo bertanding balik. Patutnya Ketoyo mencontohi Tan Sri Mat Taib. Ya. Kan mencontohi Tan Sri Mat Taib bila dah hilang jawatan Menteri Besar. Tan Sri Mat Taib kosong, berehat dengan tenang dia. Betul. Sekarang ni menikmati pencen. Sepatutnya di situlah, tak payahlah nak masuk. Kan 2018 seluruh ketua-ketua bahagian yang berjuang mempertahankan UMNO. Tapi saya nak kongsi dengan Abang Kamalah. Apa perasan tak yang duk sibuk duk berebut nak bertanding ni, di 6 negeri yang akan ada pertandingan ataupun yang akan ada pilihan raya negeri. Ya. Kan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor, Negeri Sembilan. Ya. Kan. Ini yang sekarang ni sedang berebut ni nak jadi nak tanding ketua timbalan naib ni. Sebab apa? Sebab mereka ini sedang mengejar, kalau kononnya bila menang ketua bahagian timbalan ataupun naib, mereka ni nak jadi calon. Ini yang rosaknya UMNO ni. Yang selalu saya katakan saudara, dari dulu lagi saya bercakapkan, rosaknya UMNO ni bila mereka dah berlumba-lumba memegang jawatan sebagai ketua bahagian, akhirnya nak jadi calon. Itu Kaman. Ya. Itu yang sebenarnya. Ini bila nak jadi calon, saya nak ambil di beberapa tempat. Yang paling tak manisnya lagi, you katalah di negeri A, saya tak perlu nak sebut, kita tak perlu nak sebut nama sebab abang nak jaga abang punya channel kan. Ya. Contohnya di negeri A yang paling tak manis. Saya masuk nak bertanding ketua bahagian ni sebab Datuk Zahid suruh saya bertanding. Ini lagi sial ni sebenarnya. Boleh saya boleh guna kata tu? Boleh. Sesekali boleh lah. Ataupun saya ubahlah. Ya. Ini lagi celaka nama. Jangan. Itu tak boleh. Saya tarik balik lah. Kan? Jadi tak pasal-pasal nama presiden dikaitkan. Ini soalnya menjual nama pemimpin tertinggi itu sebenarnya tak patutlah. Tak patut. Ya. Kan? Apakah ada itu? Dapat bergambar dengan presiden. Kalau presiden turun mana-mana pergi bergambar dengan presiden. Balik cerita kat bahagian, aku dah jumpa presiden tadi. Presiden suruh aku bertanding. Kan? Sebab dia tahu tak orang yang memegang jawatan daripada tahun 2018 lepas UMNO kalah. Ya. Kan, inilah orang yang berbelanja mempertahankan UMNO, menguruskan parti lah apa semua. Ya.
patutnya ada sedikit rasa hormat. ya. Kalau kau duit banyak nak beli undi. Saya ingat perkataan ketua bahagian saya menang tanpa bertanding. Tahniahlah Datuk Seri Syafiq, ketua bahagian orang Semayu. Menang tanpa bertanding. Menang dah? Menang dah. Menang tanpa bertanding di wilayah? Menang tanpa bertanding. Walaupun duit banyak, janganlah nak parjolo je. Ya. Kan? Kenang apa yang dia buat kawan ni berbelanja. Dan yang nak bertanding ni pula, waktu UMNO tengah susah lari masuk gua. Ada yang mesra pembangkang. Tiba-tiba hari ni bila ada pertandingan, masuk nak menawarkan diri. Akulah. Sebab, tak manis tadi saya sebut tadi. Sebab Presiden suruh. Sekarang ni kalau Presiden turun mana-mana, dia puak-puak ni, desperate ni saya panggil. Sibuk nak bergambar. Sibuk nak bergambar dengan Presiden dengan harapan orang kampung. Ya. Orang kampung balik tunjuk, ni gambar dengan Datuk Zahid ni. Datuk Zahid suruh saya bertanding. Tak pasal-pasal Datuk Zahid. Dia marah dia orang. Jadi kalau nak bertanding sekalipun, bertanding guna kekuatan sendiri. Ya. Bertanding dengan kemampuan yang kita ada. Tak, ini saya bila Man bercakap soal itu, saya teringat pula tiba-tiba macam contohlah, saya bukan nak cakap siapa pun, macam ketua wanita, pertandingan jawatan ketua wanita. Datuk Seri Zahid pergi makan, dia mengadir jemputan makan malam di rumah Tan Sri Syarizat. Jadi untuk mengimbangi terpaksa pula dia makan malam pula dengan Datuk Noraini. Kalau nanti dituduh bahawa Datuk Seri Zahid menyebelahi Tan Sri Syarizat Zalil. Ini keadaannya. Jadi bagaimana pandangan you? Pening je Presiden ni. Tak. Satu benda saya tengok dah pertandingan wanita kali ini lari daripada kebiasaan, tradisi wanita. Wanita ni lemah lembut. Wanita ni ibu. Kan? Saya tengok sudah ada orang kata berkempen secara terbuka. Okey. Sudah ada serang menyerang. Ada. Dalam grup WhatsApp kau mengata cerca ini, contohnya tim proksi ini, cercanya calon ini kan. Calon ini pula cercanya. Contoh dalam isu gambar yang disebut tadi. Saya tidak salah sebab saya ni sifat saya. Selepas subuh tu saya ambil masa dalam sejam, 2 jam untuk saya scroll. Media sosial ni yang melibatkan pemimpin-pemimpin. Cerita asalnya bermula gambar-gambar ni apabila sekumpulan wanita ni pergi jumpa bertandang ke rumah. Ini belum. Bertandang di pejabat Kementerian Pembangunan Desa, jumpa Datuk Zahid. Adalah kumpulan ni, saya tak nak sebut nama. Hasil daripada gambar itu dikeluarkannya dekat Facebook. Kan? Sudah ada ura-ura kononnya Presiden dapat restu. Ini penyakit ni kan. Jadi dalam masa yang sama, Presiden bertandang ke rumah Datuk Seri Tan Sri Syarizat. Tan Sri Syarizat tak keluar bergambar tu. Tiba-tiba apabila Noraini pergi ke Presiden bertandang ke rumah Sri Noraini, keluarkan gambar itu. Jadi mau tak mau kawan ni pun keluarkan gambar. Ini bukan tradisi kempen dalam wanita. Tak pernah, Kan wanita ni bang, alah. Kita ada isteri, kita tahulah. Kita ada ibu, kita tahulah. Tak, saya ingatkan Syarizat Zahidah Zariq Khan, sebab dia tidak bertanding lagi jawatan Ketua Puteri. Selalunya tentulah dia akan naik pergi ke wanita. Tapi nampaknya Zahidah tidak bertanding, tetapi yang bertanding Tan Sri Syarizat dengan Datuk Noraini. Tak apalah, macam mana pun kita apa yang berlaku dalam wanita ni kita minta biarlah mereka tahulah, berdamai sama-sama mereka. Jangan salah kait. Saya bimbang bila salah menyalak ni. Kan. Kau salah aku salah kau. Kan. Rosak nanti. Rosak kan. Bagaimana dengan pemuda? Pemuda ni kalau tanya saya secara peribadi, saya melihat pertembungan kali ini dalam pemilihan ni antara Dr. Akmal dengan YB Shah. Sebab mereka ni masing-masing berada di dalam kepimpinan pemuda semasa. Kan saya dan memegang jawatan dalam kerajaan. Contohnya macam Shah, ketua penerangan. Kan ketua penerangan, Datuk Dr. Akmal pula exco. Jadi saya tengok perkembangan ini sihat pada saya. Kan? Yang nak tentukan siapa menang ini terserahlah kepada pemuda.
Dua-dua ini ada kepakaran, ada kelebihan masing-masing. Dan teruji juga sebagai pemimpin. Dan teruji kan. Dan pada saya kalau kita fikir tentang kesalahan, pemuda buat salah, saya kata anak bang. Ya. Anak ni tentu akan buat salah. Tapi tugas kita menegur, memperbetulkan. Ya. Kalau kita nak mencari kesalahan, anak-anak kita ni sampai bila tak akan selesai. Betul. Kan? Contoh, Dan kita yang tua ni sepatutnya menyayangi yang muda. kan adalah kempen-kempen tertentu kan. Kalau tanya saya, kan saya ni juga ketua cawangan. Ya, ya. Saya dah bagi tahu kepada pemuda cawangan. Saya pilih pemimpin ni sebab saya teringat pantun tu, Pak. Saya ingat pantun yang saya sebut tadi. Kan, kata apa? Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin, nak mencari pemimpin sejati, pertama elok, kedua pandai. Kan? Pada saya, mencari pemimpin muda ni tidak perlu yang sarahannya berdetak dentung macam petir membelah bumi. Ini bukan zaman dia. Ini bukan zaman pemuda, zaman Syed Jaafar Albah. Ketika itu zamannya sudah berbeza. Ini pemuda zaman IT. Pemuda zaman IT. Pemuda yang perlu disantuni, pemuda yang perlu belayan, pemuda yang perlu kasih sayang. Kita tidak perlu lagi sampai hilang anak tekak. Kita nak bersarah. Sebab kita dah boleh dapat segala maklumat. Kita ada cikgu dia, Google. Saudara, nampak gayanya saudara hari ini saya tak banyak memberi pencerahan, tetapi adik saya yang memberi persoalan dan saya mengemukakan persoalan, dia pula dapat menjawab. Maklumlah, calon majlis tinggi. Saya ni hanya sekadar, saya kekal dengan diri saya tidak mahu memegang apa-apa jawatan, sebab saya melihat bahawa perjuangan dalam... Abang suka tak ni saya bertanding ni? Boleh, saya merestui. Merestui. Saya merestui. Saya dah mendoakan agar adalah wakil daripada media. Kalau tak suka saya bertanding, saya hantar surat. Jangan kita sesekali menunjukkan kebaculan kita. Sekali kaki melangkah. Bila saya bacul? Sekali kaki melangkah, tidak mungkin kita akan berundur. Itu dah dari dulu saya dah mendidik saudara. Kalau kita ni sekali kita buat come what may. Jangan saya tiba-tiba dengar dia Eman undur. Saya rasa falsafah dia mudah je bang. Kita tidak hidup dek puji, tak mati dek keji bang. Betul saudara. Rezeki Allah Taala bang. Saya suka, tak apa. Bagi saya sudah sampai masanya Datuk Eman JR ni, saya panggil dia Eman JR. Nak panggil Datuk pun rasa tak tahu sih. Macam saya panggil abang ya. Sebab yang kenal saya dulu ni Aimanah. Saya pun tak tahu kenapa. Lately sejarah silam kita ada dalam dunia jurnalis. Jurnalis kan. Yang lately ni panggil Rafi apa semua ni sebab, dan saya bukan orang berjuang yang berselindung. Saya tak nak gelarkan diri saya pemimpin sebab saya daripada peringkat saya masih belajar. Tapi saya mengenali pemimpin. Dan saya sering pesan kepada generasi saya, pemimpin yang bagaimana harus dipilih. Dan memilih pemimpin ini dosa sebab di dalam Quran pun disebut menjadi pemimpin ni sebelah kaki kita, seperti kita satu kaki kita berjalan di atas benang yang senipisnya, sebelah kaki lagi masuk neraka. Buat dosa, jalan. Saudara, adik saya ini bila dia bercakap soal membuka Al-Quran, saya basah hati. Sebenarnya saudara, dalam dunia kewatanan ini, saya ada 2-3 orang adik-adik saya. Tapi pada mulanya kami semua bernaung di bawah satu parti, Tok UMNO dulu. Yang kekal lah, Eman JR. Ada adik saya yang juga dalam dunia kewatanan hebat orangnya. Jangan sebut. Saya tak benarkan sebut nama tu di sini. Oh, cuma agak sangat jangan begitu. Bang, saya tak tahu apa dosa saya. Saya tak nak sebut apa dosa saya pada dia. Dia maki hamun saya. Oh, tak boleh lah. Dia cerca saya, dia babikan saya. Bang, saya ni walaupun abang ajar saya untuk tidak jadi bacul. Tapi kalau janganlah sampai perkataan saya. Okey. Jadi jangan sebut. Saya tak sebut. Jadi 2 orang semua sebenarnya. Satu memilih parti DAP dan satu memilih parti Bersatu. Ada 2. Saya dua-dua warga jurnalis yang saya sebagai seorang abang, saya rasa seronok tengok adik-adik kita ni bergiat dalam politik, dan kepada adik Eman saya ni, saya mendoakan agar mencapai kejayaan. Suasana
Saya hari ini minta maaf saya sebab saya jadi moderator dan suara saya pun agak tak menentu kerana studionya cantik, hebat dan sejuk. Saya ucapkan tahniah. Dan pada teman-teman semua, kita jumpa lagi besok jam 3 petang, 3:30 petang. Kita berbicara dalam memori dan insya-Allah besok kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.